Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bincang sikit kalimah aradun. Aradun ni dia bukan asal. Jadi akhirat adalah asal, dunia ni aradun, bukan asal. Mana kita ni nak balik asal. Kita ni tempat kedua, tempat pertama kita syurga tu. Syurga tu asal. Kalau kau tak dosa, dosa tu aradun. Kan? Aradun ni adalah, maksud asal dia ialah sesuatu yang debu yang kena kat baju kita ni. Debu yang kena kat baju kita ni. Jadi kita cara fitrah dia pakai baju basuh pula ni nak pastikan balik asal. Betul tak? Jadi bila kita nak balik asal, kita masuk dalam mesin, basuh. Bila dah balik asal kita pakai pula. Samalah konsep dosa. Kan? Kotoran dosa. Kotoran dosa pun bukan asal juga. Jadi kita basuh dengan istighfar supaya balik asal. Tapi kalau kita tak usah untuk basuh supaya balik asal, mati masuk neraka dulu lah. Neraka tu lah jadi mesti basuh dia supaya balik asal. Sebelum nak masuk ke surga ni kena cuci dulu. Tapi ada jenis kotoran yang tak boleh dicuci, iaitu syirik. Kat dunia boleh, kat dunia tanggal lagi. Bila mati dah tak tanggal. Kat dunia tanggal lagi. Sebab tu orang yang syirik besar, walaupun dia syirik besar, tapi kalau taubat tu berlaku kat dunia, Allah ampun. Allah nak kata macam Suhaita gitu ya. Semudah mana kita buka Suhaita, semudah tu lah taubat syirik besar ni. Tinggal ya. Dia barang kepahaman ni kita faham je. Kan? Bila kita faham dia tinggal. Dia bukan macam nafsu. Nafsu ni kita nak balik, ibarat macam kita nak tinggal dia tu, kita nak kan. Jadi dia macam main-main mujahadah ni. Mujahadah. Syirik tak perlu mujahadah, dia mujahadah mengaji ya. Kena ngaji tak ada dah, tak lah. Faham benda tu salah, tak sih. Gitu je. Kena syirik tu tak sih. Dia bukan payah. Dia tak macam nafsu. Nafsu ni kita nak tinggal ustaz kan. Dia kata benda baik. Dia gitu. Nafsu ni gitu. Biasa dengan syirik, kepahaman ni ubat dia mengaji ya. Jenis-jenis hak yang mudah-mudah ni, tapi kalau tak beres, sudah. Hak jenis payah ni Allah ampun ni. Etiar dah payah lah. Etiar dah payah. Tuhan ampun. Hak jenis yang gitu je nak buangnya. Tapi tak buang sebab kita tak mengaji. Sebab tu azab kekal neraka tu. Jadi bila kita faham masuk aradun ni, mana kita faham benda patut tak ada. Dosa patut tak ada. Kalau konteks dunia ni, asal akhirat dunia ni tempat singgah je. Barang tak ada pun tak apa. Barang kena ada. Barang kita tak peduli pun, dia habuk. Peduli ke? Bukan kita nak apa. Kita nak baju. Tapi dah pakai baju, habuk lekat. Betul tak? Kita buang gitu je. Toksik. Manusia toksik. Ni minat ke habuk, tak minat ke asal ni ke apa pula ni? Barang habuk pula minat. Barang-barang debu dia minat pula. Berkenan. Barang asal toksik pula. Macam baju, minat cuma-cuma tu. Hak asal toksik. Kalau boleh nak baju ni biar kotor. Tak ada lagu tu. Punah fitrah dia.
Kalau jenis lagu tu, faham lagu tu, punah fitrah dia. Fitrah kita mesti nak comel, nak asal. Mana ada orang nak hak second. Hak asal tu. Jadi faham kalimah ni sedap dia. Bila Maulana hurang ni, ni ingat, bila ingat. Sekali dia hurang. Ingat selalu. Jadi, bila faham konsep arada tu, fahamlah konsep kenapa kita kena istighfar. Kenapa? Makna pelik lah orang minat barang-barang debu ni. Mesti minat kan. Debu baju kita debu sikit tak sih. Basuh. Oh, tak baju tak basuh. Kan, tak dosa ni suka pula dosa. Kan. Tak baju tak sih, tukar sama. Kalau boleh beli baru. Kan. Basuh, cemar basuh. Sampai tahap beli baru. Tak sih cemar ni beli baru. Tengok comel hak baru. Gitu kita tak. Tak sih kotor ni tak sih. Jadi kalaulah kita toksik kotor ni, kita boleh buat toksik dosa macam toksik kotor baju ni. Beres. Faham lagu tu? Tapi kena juga dosa. Tak apa. Tapi yang penting kita sentiasa basuh. Memang kena pun nak macam mana. Kalau pakai kena. Tuhan tak kisah. Tuhan tahu dah kalau pakai kena. Cuma kena ikut fitrah kita. Toksik cuma ni nak pakai comel sokmo. Asal. Masuk mesti basuh. Dah coba pula pakai pula. Takkan biarkan dia tu berlarutan dengan debu. Takkan. Jadi kalau kita boleh biarkan diri kita ni, paksa diri kita ni, bersihkan diri kita ni dengan istighfar. Buat toksik debu ni, debu-debu dosa toksik. Dia comel, bersih kosong. Nak kosong, sifar debu. Sifar dosa. Kehendak kita. Tak pakai baju tak boleh. Nak pakai baju cuma pula tak apa, Tuhan tahu dah. Yang penting sentiasa cucikan, cuci benda. Wallahu azizun hakimun. Allah Maha perkasa untuk menghukum manusia. Tapi kenapa tak hukum? Sebab dia Maha bijaksana. Dia ulang 2 kali kalimah ni. Tadi ada dah. Tadi ada dah. Dia ulang semua. Kalimah dia. Jadi kalimah dalam daurah ni dia hurai antara dua sifat hujung ni, dia bisa saling kait. Mana Allah boleh hukum selalu. Tapi kenapa tak hukum? Sebab Allah hakim. Kalaulah bukan dikarenakan, kalaulah bukan dikarenakan kitabun, bukan kitab ni, ketetapan. Ada tempat dalam Quran ni bukan makna kitab, ketetapan. Min Allah, dari Allah. Jadi kitab pun merujuk kepada agama. Kitab pun merujuk kepada agama. Kitab agama. Nak ajar kita agama ni tulisan yang tak boleh diubah. Barasa. Kan? Di barang asal. Lepas tu barang-barang tulisan ni barang berautoriti. Cuma Maulana dia cuba nak menghidupkan istilah wahyu dibanding istilah agama, istilah kitab dengan wahyu. Kenapa? Sebab agama ni kadang-kadang kan, jadi tak jelas ada kata sebab agama, bukan agama pun kata agama. Benda tak ada dalam wahyu pun kata benda bukan agama pun. Tak ada atal asal, tak ada kitab, tak ada. Kita kata agama. Jadi agama ni satu benda yang telah tak jelas. Sebut kitab, kadang-kadang palsu. Barang tu barang tak betul. Barang macam dalam Quran. Masalah juga. Jadi Maulana cuba nak menghidupkan istilah yang ketiga, iaitu wahyu. Kalau wahyu confirm. Wahyu confirm agama. Agama tak mesti wahyu. Kadang agama Hindu, agama Hindu, agama sesat. Wahyu confirm betul. Kitab pun tak masalah juga. Kadang-kadang ada kitab yang di apa tu, kiraan tarik, tak boleh ngajar. Buat masalah. Sebab kitab ni masalah. Jadi istilah yang comel ialah wahyu. Kepada wahyu. Apa Allah kata, apa Nabi kata, wahyu. Satu lagi yang kita kena ambil pedoman, penekanan daripada surah Fatihah sampai surah An-Nahl ni,
buat kajian. Kenapa kita tak boleh luar asbab bukan wahyu? Kenapa? Kenapa wahyu saja? Berkaitan dengan sesuatu kepercayaan ni kena wahyu je, tak boleh. Orang tua-tua tak boleh. Mesti wahyu. Kenapa? Tak boleh bukan wahyu. Kenapa? Sebab barang bukan wahyu tu mesti cenderung kepada syirik. Sekurang-kurangnya dipanggil prasyirik. Mesti cenderung kepada syirik. Wahyu saja cenderung kepada tauhid. Wahyu saja cenderung kepada tauhid. Sebab kalau bukan wahyu, syaitan. Takkan syaitan nak jajar tauhid. Sekurang-kurang dia jajar prasyirik. Betul tak? Dia tak jajar syirik dulu. Dia sikit-sikit, tarik sikit-sikit. Sekurang-kurangnya yang dijajar prasyirik. Pra. Oh, ada pra. Meh. Tak syirik lagi, meh. Kalaulah bukan dikarenakan kitabun, ketetapan dari Allah. Kalaulah bukan dikarenakan ketetapan dari Allah. Dan ayat apa tu 68-71 ni nak beritahu keberkatannya mesyuarat. Sebabkan walaupun barang ni suatu yang Allah tak setuju, kalau ikut Allah ni kena ambil pandangan apa tu pilihan ni, tapi dalam syarat ambil pilihan ni. Maka sebabkan ni hasil mesyuarat, mesyuarat tu perintah Allah juga, maka tak jadi azab. Sabaqa, yang terdahulu, lamassakum, niscaya akan ditimpa kepada kamu. Lamassakum, jadi menimpa ni, menyentuhnya dalam bahasa Arab dia ada beberapa makna menyentuh. Makna massa, la massa. Ada salah je dalam surah Al-An'am, tak ingat apa ni. Tak ingat. Di kalimah tu lah makna menyentuh. Menyentuh kamu fima, tentang apa yang kamu telah ambil keputusan, iaitu ambil habuan tebusan kan, daripada tawanan. Akhastum adabun azimun, sesaan yang besar. Malah Allah beritahu barang tu jadi halal pula. Barang ghanimah tu jadi halal pula. Barang ghanimah pula. Barang tebusan tu jadi halal pula. Kan bila nak tebus bayar kepada sahabat ni, jadi barang apa tu tebusan ni jadi halal pula. Jadi ghanimtum ni dalam huraian daurah bukan rampasan perang saja, tebusan tawanan pun masuk juga. Fakulu mimma, maka makanlah mimma dari apa yang kamu dapat keuntungan dari sudut rampasan perang yang ditinggalkan dan tebusan yang dibuat. Halalan thayyibah, halal lagi baik. Halal lagi baik. Kalau tanya kita, apa dia barang paling halal sekali dalam dunia? Paling halal sekali. Dan apa dia paling haram sekali? Jawapannya pada ayat ni. Apa dia paling halal sekali? Satu rezeki yang didapat asal dia untuk mati, untuk perjuangkan agama. Dalam risiko dia mati, tapi tak mati, dapat rampasan perang. Hak tu paling halal sekali. Paling halal. Mana dapat hasil perjuangan agama, peperangan. Nak mati, asal dia nak mati, nak shortcut ke syurga. Yang di peperangan ni dia boleh jadi shortcut ke syurga kalau betul cara. Kalau salah cara, shortcut ke neraka. Kan? Jadi betul cara, tak mati. Contoh tak? Dapat rampasan perang.
Dan rampasan perang itulah paling halal sekali dalam dunia. Paling halal sekali. Kalau paling halal sekali ialah sesuatu hasil yang dapat atas nama agama tapi punah. Itu paling halal sekali. Dia panggil suhtun. Akalun al-suhti. Kita ajar barang salah, lepas tu dapat duit. Duit tu paling haram sekali. Lebih haram pada riba. Paling haram pada riba. Tapi tak nampak. Tak nampak. Allah kata haram, kita nampak macam halal. Kita mengajar kan. Tapi mengajar barang salah. Ataupun kita menyembunyikan kebenaran. Hidup dengan menyembunyikan kebenaran tu barang paling haram sekali. Cuma tak nampak kita kata kita mengajar rezeki kita. Padahal paling haram sekali. Sebagaimana yang dinikmati oleh kalangan ahli kitab. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, wattaqullah, innallaha ghafurur rahim. Sebenarnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Diterang dalam daurah, kalau ditanya kepada kita kena jawab lagu ni. Nak ada sifat takwa? Oh, nak tak? Nak belaka. Jadi macam mana nak dapat sifat takwa? Cara Nabi bagaimana? Macam mana dapat sifat takwa? Cara Nabi ajar bagaimana? Dia takut jaga hukum. Satu sebentuk sifat. Macam mana dapat sifat ni? Mana kata kena ikut sunnah Nabi. Apa dia? Sunnah Sunnah Nabi nombor 1. Apa dia? Sunnah Nabi 1. Ngaji Quran habis licin. Itu dia kata dapat takwa. Ini orang Nabi tahu. Kalau kita ngaji itu ngaji habis. Ngaji habis. Ngaji sama habis dapat takwa. Dia bukannya takwa dia bukannya barang kita jumpa di tepi jalan, bukan. Dia kena usaha dia mengajar habis licin Quran, mengajar habis licin. Dapat takwa. Cuba kita rasa cari pengalaman tu. Kita akan nampaklah munasabah tu. Munasabah. Jalan Nabi. Nabi dapat takwa lah, jalan itu. Kita mana itu? Dulu masa dalam daurah sebut ngaji habis licin. Ngaji kat mana nak ngaji habis licin? Nak ngaji sebab nak ngaji waktu masjid buat maghrib isyak. Jangan sayat. Kadang-kadang kita mati dulu nak mengajar habis licin. Tok guru bantu dulu. Sama ada tok guru mati dulu, kita mati dulu. Nak habis licin dah ni. Tak habis-habis. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Kul, katakanlah liman kepada orang yang fi aidikum. Orang yang ada pada tangan kamu. Fi aidikum, dari tawanan perang. Jadi orang yang tawan ni sifat dia nak bebas. Betul tak? Orang tawan nak bebas tak? Nak bebas. Nak bebas mesti ada duit.
Sebenarnya Tuhan kan nak duit kita, Tuhan kan nak duitmu, Tuhan nak Islammu tu. Islammu tu lebih harga pada duitmu. Hmm. Sampai ada satu tawanan ni kan. Dia nak masuk Islam dah. Tapi lepas bagi tebusan. Orang tanya kenapa mau bagi tebusan dulu? Bagi tebusan dulu masuk Islam dulu. Tak payah bayar. Dia bayar bagi dah dulu kepada, lepas tu baru masuk Islam. Orang pelik lah. Kalau kita tak kan, bayar 1 juta contoh. Kalau tebus bayar 1 juta, masuk Islam free. Kita kata not free, tak tebus. Lepas duit 1 juta lepas dapat kita. Tapi dia tak. Dia pilih bayar tebusan dulu. Baru dia masuk Islam. Sebab dia tak say masuk Islam tu dikarenakan nak lepas juta tu. Dia tak say masuk kerana nak dunia masuk Islam, tak say. Dia tak say. Kerana nak dunia masuk Islam, tak say. Mana nak dunia masuk Islam, nak lepas bayar. Tak say. Jadi dia ni bayar dulu. Lepas tu masuk Islam. Tu baru mahal. Dia nampak apa? Duit tak ada apa harga lah ni. Aku nak Islam. Jadi aku bagi duit, masuk Islam. Jadi duit tak ada harga, Islam lebih harga. Jadi dia nak buktikan pada diri dia ni. Tapi kalau dia masuk Islam selalu, memang tak kena bayar pun. Tapi nampak macam gaya macam kes tak lepas duit 1 juta ni. Contoh lah kan. Jika Allah mengetahui iya'lamillah fi qulubikum, pada hati kamu ada kebaikan. Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hati kamu, macam anda baru faham ayat lepas atas pun anda tak jelas itu. Kalimah al-khabis dalam hujung surah Al-Anfal tu kan. Rupanya maksud al-khabis dalam daurah itu sampah. Mana Allah turunkan Quran ni nak bagi masuk dalam diri kita ni barang berharga. Biar kita ni berharga, nak angkat darjat kita. Tapi kita sendiri menyampahkan diri kita. Bila tak ada Quran, kita sampah. Tak? Tak ada Quran, nilai kita sampah. Tak? Waktu bila mati kena api tu, sampah api. Jadi dalam surah tu dalam ayat apa ni? Dia hujung baru faham. Hujung juzuk 10. Dia bukan juzuk 10, hujung juzuk 9. Dia kata, comel dia guna kaedah, dia guna kalimah khabis ni sampah ni. Makna Tuhan nak Nabi ni sebar wahyu. Supaya manusia ni semua berharga belaka. Tapi yang menyampahkan diri dia siapa? Manusia tu sendiri. Tak usah wahyu, menyampahkan diri dia. Bila mati tak ada wahyu, nilainya siapa? Yang comel dia Allah sebut kalimah fayar kumahu ni. Tengok tak lori sampah? Lori sampah tak? Dia ambil sampah sini, sampah sikit-sikit, sampah dia kutip, bos tompok tempat. Itulah neraka. Jadi ibarat orang yang tak say Quran ni, diri dia tu dia menyampahkan diri dia. Jadi bila mati ni, tuan kutip lah. Sampah 1, sampah 2, sampah 3, sampah 4, sampah 5. Yang tak ada Quran ni, boh dalam neraka. Itulah nilaian orang tak ada Quran. Sampah. Kan? Gitu tu. Jadi peperangan ni ibarat kumpul orang-orang yang lawan Nabi ni setempat, mati kat situ. Kan kumpul sikit, buh kat badar, lepas tu mati dalam badar, buh neraka. Tompok gitu. Jadi ibarat gitulah. Jadi orang tak say Quran ni, Allah turunkan Quran untuk memuliakan manusia. Manusia menyampahkan diri kan. Bukan menyampah tu, menyampahkan. Kan menyampahkan diri dia. Mensampah.
Kan menyampah. Dia saja ada rekaan kita tu. Bak nyampah. Sampah. Jadi kumpul semua dia payah. Makna macam tengok nak lori sampah, dia ambil sikit sini. Jadi orang yang tak nak wahyu ni, dia cari tu sampah. Kan? Sampah kita kalau rumah kita ada sampah, kita buang mana? Buang dalam almari baju ke atau sampah? Begitulah orang yang punah akidah, dia cari orang punah. Kan? Orang yang punah akidah tak ada wahyu, dia tak ada kenyataan, penjelasan tentang akidah betul. Dia cari orang punah. Kan? Orang punah akidah dah cari orang punah. Itu ibarat orang punah akidah cari tak ngomong. Dia bunuh, dia tak jelas akidah. Dia cari tak ngomong. Kalau dia betul, dia jenis orang betul, dia cari orang betul. Dia cari orang punah. Orang punah dia cari orang punah. Lepas tu macam lori sampah, kutip sikit, buang sampah. Begitulah keadaan orang yang mensampahkan diri dia. Yang tak usah wahyu. Anda tak suka mensampahkan, tak bunyi, menyampahkan. Bunyi sedap menyampahkan. Walaupun bukan pasal wahyu, mensampahkan tak. Menyampahkan diri dia. Jadi patutnya dia terima wahyu, tapi dia tak usah. Dia nak diri sampah. Macam mana? Dia nak diri dia tu sampah. Tuhan angkat darjat dia. Jadi bila dia nak diri dia tu sampah, tu saya ngaji wahyu, sama mati. Maka bila mati, Allah kutip, bau neraka. Nilai. Dia hanya nak jadi lagu tu. Tuhan angkat darjat dia. Kan? Tuhan angkat darjat Abu Lahab tak usah lawan Nabi. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab lah mensampahkan diri dia. Jadi bila mati, pulang neraka. Itulah ayat ni. Kupus tempat. Sebagaimana berlaku kepada Firaun dan tentera dia. Dan nak ikut Firaun sangat. Kan? Jahil nampak nak lawan nak belasah Musa dan pengikut dia. Hakikat dia Allah pun tak ketika mereka ni buang dalam laut. Barang tak harga. Jadi sebagai satu ibrah orang kita. Balik tadi. Memang kalau tak kena ni darah nak huruf tali. Ayat ni. Bila khabis tu dia siapa faham? Kan? Stopok semua. Kita tengok lori ambil stopok. Oh, ni ni layan. Saya ambil sampah sini. Lepas tu lori pergi mana? Lori bagi-bagi sebelah sana. Kadang-kadang tak ada nak buang. Dia buat dia ambil belakang dah. Tak tahu tak tinggal. Lepas tu pergi setempat. Itulah nilai orang yang mati membiarkan diri dia ni tak ada Quran. Ayat tadi. Masuk apa? Ha? Ayat apa? Ayat yang kita hari ni. Ha? Dia ke 70. Ada jumpa dah. Dia kata niscaya Allah akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang kamu tebus. Betul? Islam tu lebih baik. Kamu tebus. Betul tak? Hilang tebusan. Hilang duit bagi tebus diri. Tapi benda tu pun tak ada apa. Kan ayat lain, wa khairun mimma yajma'un. Harta lebih baik pada apa yang mereka kumpulkan. Tak ada apa harta ni. Mu nak selamat diri kamu, tebus. Padahal mu mati dalam bahaya tu. Sekadar mu nak selamat daripada Nabi, tapi mu takkan selamat daripada Allah. Dari apa yang diambil dari kamu, dan Allah ampun dosa kamu. Apa dia? Masuk Islam pun dosa. Kan, harta tak ada apa. Dapat Islam ni harga dia segala-galanya. Mu rasa beruntung pula. Dulu lawan buat rasa tak setuju. Sebenarnya mu lawan ni barang harga, barang nilai yang kamu mu lawan. Orang nak bagi barang berharga mu lawan. Barang yang menjuta mengkayakan kamu ke akhirat esok mu lawan. Rugi ya. Wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tengok mana tawaran lagu ni. Mu nak lawan ke nak dapat syurga? Mu nak lawan sampai mati masuk neraka ke? Mu nak terima Islam masuk syurga?
Lawan kalah. Neraka pas lawan tak akan menang, kalah, lepas tu masuk neraka. Ni mengalah masuk surga. Jadi senang lenang. Nak mana? Tak mati lagi ni, kalau mati sudah tak lewat apa dah. Ni hidup lagi ni, kita bagi tawaran lagi ni. Makna dia dah punyalah Islam ni nak menyelamatkan. Dalam keadaan lawan-lawan ni bagi tawaran lagi. Katanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan para tawanan perang, termasuk Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Wa in yuridu, dan jika mereka ingin, tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianati kamu. Maksud dia apa dia? Ni khianat pasal Kelantan ni. Nak buat khianat lagi. Ni khianat pasal Kelantan. Dengan berusaha memerangi aku pula. Ni khianat pasal Kelantan ni. Dia khianat ni asal makna amanah tak? Lawan amanah tak? Kadang-kadang khianat ni makna dia nak buat nanya pula. Maka sesungguhnya faqad khanullah, mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ni. Min qablu, sebelum ni. Maka sesungguhnya mereka telah pun berkhianat kepada Allah sebelum ni, yakni sebelum terjadinya perang Badar. Sehingga fa'amkana minhum, sehingga lalu Allah memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka di Badar dengan membunuh dan menawan mereka. Oleh kerana itu hendaknya mereka berhati-hati ditipu lagi hal yang sama jika mereka mengulangi. Jadi nak mereka ni mengalah lah kalau boleh. Bukan dia buang lagi tu. Wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayat 72 hingga 75 ni keutamaan kaum Muhajirin di atas selain mereka. Keutamaan kaum Ansar ketika mereka memberikan tempat dan pertolongan kepada Rasulullah SAW, dan bahawa kekafiran sama keadaan agamanya, serta pembatalan kewarisan jika tertuju kepada selain kerabat. Sesungguhnya inna alladina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, wahajaru, dan berhijrah, dia kata ayat ni merupakan akad untuk saling melindungi, memberikan pertolongan dan saling mencintai yang Allah jalin antara kaum Muhajirin dan Ansar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah, yakni Muhajirin, serta berjihad, wajahadu. Jadi biasa jihad dengan mujahadah kan. Mujahadah li nafsi. Kalimah mujahadah ni dengan jihad ni kalimah sama. Jim, ha, dal. Tapi biasa dia seru makna dengan jihad dengan mujahadah.
Mujahadah biasanya maksud dia lebih kepada li nafsi, untuk diri kita. Mujahadah dia untuk diri kita biasanya. Jihad untuk akhirat orang lain. Sebab tu bercakap agama ni sebab untuk orang lain, makna dia jihad. Mengaji, makna dia untuk diri sendiri, makna dia mujahadah. Tapi walaupun mujahadah, niat nak cakap, nak pahala, dapat pahala kan? Mengaji niat nak cakap, mujahadah niat nak jihad. Comel. Mujahadah mengaji, niat nak jihad cakap. Comel. Jihad li ghairih, mujahadah li nafsi. Wajahadu makna jihad. Jihadnya mana? Li ghairih, untuk akhirat orang lain, dengan bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, diri mereka, fi sabilillah, pada jalan Allah. Walladzina awaw, dan mereka yang memberi perlindungan. Siapa dia ni? Ansar, Ansar. Wa nasaru, dan menolong kaum muhajirin. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebahagian mereka itu satu sama lain saling melindungi. Awliya ni melindungi. Mereka itu satu sama lain saling melindungi. Yang dimaksudkan saling melindungi adalah bahawa di antara muhajirin dan ansar terjalin persaudaraan yang amat teguh untuk membentuk masyarakat yang baik. Oleh kerana keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka, sehingga pada permulaan Islam mereka saling mewarisi, seakan-akan mereka saling kandung. Apa sangat kan? Asal dia boleh masa tu kuat warisi harta, tapi dibatalkan. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yuhajiru, belum berhijrah, duduk kat Mekah atas faktor-faktor tertentu. Malakum min walayatihim, wilayah ni mana? Perlindungan. Maksud dia orang yang beriman tapi tak hijrah lagi, maka tidak ada kewajipan sedikit pun bagimu melindungi mereka, sehinggalah mereka berhijrah. Hatta yuhajiru, sehinggalah mereka berhijrah. Wa in istansarukum, dan jika mereka mohon pertolongan kepada kamu, tetapi jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam urusan pembelaan agama, maka wajib kamu memberi pertolongan kepada mereka, kecuali fiddin, urusan agama, fa'alaikumun nasru, wajib kamu beri pertolongan, kecuali kalau ada kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, kecuali illa ala qaumin, satu kaum, bainakum wa bainahum misaq, ada perjanjian. Yang ni kecuali jika mereka meminta pertolongan untuk melawan kaum kafir.
yang terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Kita ada perjanjian dengan kafir ni. Dia minta lawan kafir, kita ada perjanjian, tak boleh. Maka jangan menolong mereka dan membatalkan perjanjian itu. Jangan tolong mereka, jangan batalkan perjanjian itu. Sebab Islam ni hakikat dia tak boleh langgar janji. Asal Islam tak boleh langgar janji. Hatta orang kafir pun kalau ada perjanjian tak boleh. Orang kafir biar lagi lah. Jadi jangan tolong. Jadi istilah dia minta tolong untuk lawan kafir ada perjanjian. Tak boleh. Perjanjian. Tak boleh tolong. Ha? Tak boleh tolong. Tak boleh tolong. Jalanan janji jalan tu. Dia gini. Tadi dia kata kalau dia minta tolong, kita boleh tolong. Ha. Kecuali kalau minta tolong lawan orang kafir yang kita ada perjanjian. Tak boleh tolong. Sebab hakikat dia Islam nak jaga. Dia jaga image. Janji tak pernah. Jaga image janji. Tak boleh. Bani Quraiza juga ni kau maksudnya apa janji ni Bani Quraiza, Bani Nadir tu Dia bukan dia gini. Barangkali dia barangkali tapi dia barangkali orang luar pada Mekah, barangkali kami luar daripada Madinah, barangkali boleh jadi. Ini cerita dia orang beriman di Mekah, bukan di Madinah, di Mekah. Orang beriman di Mekah ataupun di luar Madinah. Orang dia beriman tapi duduk luar Madinah. Dalam Madinah, orang Bani Quraiza dalam Madinah. Ni dia beriman tapi luar negara Madinah. Boleh tak tolong dia kalau minta pertolongan atas nama agama? Boleh. Dengan syarat jangan orang kafir ni ada perjanjian. Masa ni kalau contoh tak berlaku perjanjian lagi dengan Mekah, tak berlaku perjanjian lagi tak? Boleh kita tolong. Tapi kalau satu kaum kafir yang luar Madinah tapi kita ada perjanjian dengan dia, dalam kaum tu ada orang beriman nak minta tolong untuk lawan kafir ni, tak boleh, kita ada perjanjian. Dan Allah itu dengan apa yang kamu lakukan Maha melihat. Wallahu bima ta'maluna basirun. Dan orang-orang yang mereka kafir degil. Kita orang kafir degil pula. Adapun orang-orang kafir, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin. Sebahagian mereka melindungi sebahagian yang lain. Jadi illa ni jika tidak, bukan kecuali. Jika tidak. Illa tu in campur la. Kalau dia membuat sekali tak nampak. Jika tidak, jika tidak, bukan in. Jika tidak, in tu jika, la tu tidak. Kamu melaksanakan taf'aluhu. Apa dia? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, iaitu saling melindungi. Kamu tidak melaksanakannya, iaitu saling melindungi sesama Islam. Sebab Islam ni orang nak buat nanya, jumpa muka tengok muka orang Islam nak buat nanya. Kita pula tidak saling melindungi. Takun fitnatun, niscaya akan terjadilah kekacauan di bumi. Takun fitnatun fil ardi. Sebab orang tu masa bila orang Islam tengok tak buat saudara dia, orang nak nanya. Dan kerosakan yang besar, wa fasadun kabirun.
Jadi yang dimaksudkan dengan apa yang telah diperintahkan Allah itu adalah keharusan adanya persaudaraan yang teguh antara kaum muslimin, berwala mencintai dengan mereka, saling tolong menolong dan bara berlepas diri terhadap orang-orang kafir. Ini wala bara ni. Lepas tu kerosakan besar ni dengan menguatkannya kekafiran dan kemaksiatan serta melemahkan Islam dan ketaatan. Ayat 74. Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu, dan berhijrah, wahajaru, dan berjihad. Jihad disebut jihad li ghairi. Mujahadah li nafsi. Ini kena ada sifat gitu. Jihad li ghairi. Mujahadah li nafsi. Wajahadu fi sabilillah. Berjihad pada jalan Allah. So agama ni dia terbentuk daripada dua keinginan untuk susah untuk diri sendiri, untuk akhirat diri sendiri dan untuk akhirat orang lain. Agama tu dia terdiri daripada dua benda. Satu, susah untuk akhirat diri sendiri dan akhirat orang lain. Jadi semua perintah-perintah semua atas masuk tu. Kalau kita tak faham, kita tak ada pada agama. Mana ada lah diri maksud untuk susahkan diri sendiri untuk akhirat kita, ada, alhamdulillah. Untuk akhirat orang lain, ada, alhamdulillah. Maka adalah agama. Adalah agama. Mana kita beragama. Bukan beragama tu sekadar kita nak fikir kita saja. Nak kira orang lain. Nasi-nasi. Nasi-nasi tidak beragama. Agama mesti ada perasaan nak susah untuk akhirat kita dan sanggup susah untuk akhirat orang lain. Jadi segala perintah-perintah Allah semua tak masuk tu. Kalau tak ada asal tajuk kepahaman ni, kita lah buat jihad ke apa, tak boleh. Dia tak faham. Kena sampai, kena beritahu ke orang, kan? Kena sabar, kan? Kena sabar sampai dia terima, kan? Berbesar-besar dengan kebenaran, berbesar-besar dengan kesabaran. Dia takkan faham. Sebab asal lagi dia tak faham tajuk agama ni, rupanya sanggup susah untuk akhir orang lain. Dia tak faham. Maka kita lah apa pun tak payah tak faham. Jadi bila kita kata, lepas ni, lepas ngaji kena sabar nak. Kena sabar. Kena sabar kau ustaz. Pula kita ingat ngaji untuk kita je. Ada orang lain kita je. Kita ingat ngaji untuk kita je. Kena ngajar lah pula. Sebab dia masuk asal apa? Dia tak gengar awal-awal kan. Lepas tu kita kena ulang sama. Agama itu terdiri daripada dua. Satu, susah untuk akhirat diri sendiri dan akhirat orang lain. Kena faham gitu, dia sebut gitu. Baru kita cerita gini. Baru dia kena nampak. Tapi awal-awal tak tahu rumit Dia tahu dia dah selamat, dia selamat sudah Allah lagi Orang dia kalau dia telus dia mari, dia faham. Orang telus dia mari. Memang payah pun dia tahu, tapi hak ni betul. Hak ni betul. Hak ni baru nampak hak sebenar. Nampak kiri-kiri, baru kita rasa macam mana nak nampak lah. Tidak tak boleh baca, susah Nabi tak boleh. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi perlindungan, walladzina awaw, dan memberi pertolongan, wa nasaru. Tengok ni. Apa dia? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi beribadat bukan main. Berfikirlah sendiri, muang-muang aku. Bukan mu'minuna haqqan. Mu'minuna haqqan ni sanggup susah akhirat kita dan akhirat orang lain. Barulah mu'minuna haqqan. Pula dah. Nak kamu dan nak lah ustaz. Atau macam mana kena mengajar? Kena ngajar dah pula. Lahum maghfiratun.
Hadiah dia keampunan. Hadiah dia kena sanggup susah diri sendiri, akhirat untuk akhirat dia sendiri dan akhirat orang lain. Hadiah dia syurga, keampunan. Bukan pengetahuan spesifik saja ni. Dah faham boleh. Jadi kalau kita tak mengaji Quran, kita nampak macam hak bahagian simple je tak? Bila mengaji Quran lagu ni, lepas tu baru kita tak ada tempat kita nak rasa kita ni baik dah. Sebab kita rasa kurang sama, rasa bersalah sama. Kalau tidak dia kata kita comel lagi. Kita betul kita pada comel. Oh ni tak comel berapa. Asal sebab apa? Sebab bumbu aku kan. Bumbu aku. Lepas tu dak kau pula jadi kata mengata. Sedap kata je lah. Sebab dia tak rasa nak menyampaikan. Lepas tu sedap kata. Tidak. Tapi beza dengan orang yang faham agama ini untuk dia sendiri dan orang lain. Dah tak boleh sampai kata pula bukan dia. Sekurang kita mendoakan, dia jadi lagu lain. Sifat kan jadi berubah. Lahum maghfiratun, barang siapa dia berusaha untuk akhirat dia dan akhirat orang lain, susah kan, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran dan tolong-menolong kan, sanggup susah, sanggup apa tu saling tolong-menolong sama orang beriman. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, syurga. Lepas tu panas sejuk. Jadi apa dia. Baru kita nampak sebenarnya nak sampai Islam pada kita ni bukan semudah kita faham. Baru kita akan menghargai. Jadi nampak macam barang mudah apa macam tak gapo. Dan orang-orang yang beriman, setelah itu walladzina amanu min ba'du, setelah itu apa? Setelah kaum Muhajirin dan Ansar yang mengikuti mereka dengan kebaikan, beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka pun sama akan memperolehi apa yang diperoleh generasi sebelum mereka, dan mereka memiliki kewajipan yang sama dengan generasi sebelum mereka. Wahajaru, dan berhijrah, wajahadu, dan berjihad ma'akum, bersama kamu. Faulaika minkum, maka mereka itu termasuk golongan kamu, wahai Muhajirin Ansar. Ini merujuk pada Muhajirin Ansar. Walaupun berlepas kamu, mereka geng kamu, mereka orang puak kamu. Tapi dia kata wa ulul arham, orang-orang di asal dia, asal dia, tapi di masa asal dia sampai Muhajirin Ansar ni boleh saling waris, tapi telah di masa wilayah ni. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat, wa ulul arham, ba'duhum, sebahagiannya lebih berhak untuk dapat harta pusaka, bi ba'din, sebahagian yang lain. Fi kitabillah, menurut kitab Allah. Ini kena huraian sikit. Maksudnya
Yang menjadi dasar waris-warisi dalam Islam adalah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara Muhajirin dan Ansar pada kumpulan Islam. Pernah terjadi, tapi telah dimasukkan oleh ayat ini. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu bikulli, dengan segala sesuatu, maha mengetahui. Kita masuk sikit Taubah, mukadimah. Secara umumnya kena faham, walaupun surah lain Al-Anfal dengan Taubah masuk sama, perang, masuk perang. Bila perang tu kita sebut apa? Sanggup susah, sanggup mati. Perang, sanggup susah, sanggup mati. Jadi ada orang sanggup susah, sanggup mati, tapi bukan bersama dalil yang sahih. Sama ada Arab Mekah, tak ada dalil langsung, kan? Tak ada tulisan langsung. Kalau Nasrani Yahudi ada dalil tapi palsu. Kalau belah Islam, mana sanggup susah, sanggup mati demi dalil yang sahih. Satu kelompok lagi tak sanggup susah, tak sanggup mati. Sebab tu ayat ni, surah Taubah ni ada tajuk munafik. Sebab yang sanggup susah, sanggup mati demi dalil yang sahih ni Nabi dan para sahabat. Sanggup susah, sanggup mati demi tak ada dalil, demi dalil yang palsu ni Arab Mekah, ataupun yang dalil palsu Nasrani Yahudi. Betul tak? Satu kelompok lagi tak sanggup susah, tak sanggup mati, munafik. Lepas tu surah Taubah ni ada tajuk munafik. Nak beritahu kelompok tu je. Kalau tak sanggup susah, tak sanggup mati untuk akhirat orang lain, Tuhan nak beritahu munafik, kan? Tidak beriman yang sebenar, kan? Memang susah tajuk nak ibarat Allah. Mana sejuk lah kita. Kita tengok dia kata, surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Kita ambil sebenarnya. Kita tengok jam tu lah. Jam ni tak pakai jam tu. Kita nampak jam tu. Jam ni tak tahu nampak. Sorry lah tu. Dia jangan nampak. Jangan nampak. Kita tak nampak, kita tak ambil. Surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah, kerana para sahabat tidak menulisnya di awal surah dengan pada mushaf Nasrani. Cuma para ulama berbeza pendapat mengapa basmalah tidak disebut di awal surah At-Taubah, sehingga timbul beberapa pendapat, di antaranya satu. Kita tengok sini lah, dia nampak belakang ni. Kita baca tak nampak tak. Lepas tu lah minit pula, jadi tak boleh tumpu. Sekejap sikit je. Sayang. Dia kata basmalah merupakan rahmat dan keamanan, sedangkan bara'ah, nama lain bagi At-Taubah, turun dengan bawa pedang, di mana di antara tidak ada keamanan. Semua kena faham boleh. Surah ni bila sebut kafir, bukan lagi kafir Arab Mekah. Sebab masa Taubah turun, Arab Mekah Islam dah, kan? Bila merujuk kalimah kekafiran dalam surah Taubah ni, merujuk kafir luar Mekah. Sebab masa ni Mekah dah negara Islam dah. Tak ada dah Arab Mekah, tak ada dah. Islam Arab Mekah tak ada kat sini. Yang kedua, dia kata sudah menjadi kebiasaan orang Arab bahawa apabila mereka menulis sebuah tulisan yang di sana menyebutkan tentang pembatalan perjanjian, mereka menggugurkan basmalah. Ambil dia nikah.
Para sahabat berselisih, apakah Al-Anfal dengan At-Taubah satu surah atau dua surah? Ada beza pandangan. Jadi bila menganggap satu surah, maka tak bermasalah. Satu surah. Mereka memberi jarak antara kedua surah itu mengikut pendapat yang menyatakan bahawa keduanya dua surat, dua surah. Dan mereka meninggalkan basmalah mengikut pendapat yang menyatakan satu surah. Kerana surah At-Taubah pada bahagian awalnya dibasuhkan, sehingga tidak ditulis. Kenapa? Ada jenis masuk tak ada tulisan. Ada yang ada tulisan lagi, masuk dah, tulisan masih ada. Ada dimasukkan, tulisan tak ada. Sehingga ikut gugur tidak ditulis pula kalimah basmalah. Basmalah tidak ditulis dalam surah ini kerana malaikat Jibril tidak turun dengan bawanya. Itu satu pandangan. Soal lagi? Last. Basmalah tidak disebut kerana sebab dikatakan Osman radhiyallahu anhu kepada Ibn Abbas berikut daripada Ibn Abbas, ia berkata, aku berkata kepada Osman, apa yang menolongmu sengaja ke Anfal padahal ia termasuk surah Masani dan ke Bara'ah At-Taubah, padahal ia termasuk surah yang jumlahnya ratusan. Ini lepas ni lah, panjang ni huraian ni, yalah. Nak baca pun tak boleh, tak tu nak balik dah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.